Dua, mula. Macam kurang kuat. Sekali lagi boleh tak? Okey, biar kita panas sedikit pagi ni. Okey, kita mulakan dengan 3, 4. Okey, kita mulakan dengan sorakan XO. 3, 4. Stay focused, never give up, push your limit, extraordinary. Okey, sekali lagi. Bagi panas sikit. 3, 4. Stay focused, never give up, push your limit, extraordinary. Okey, alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Duduk semua. Saja, saya selalunya kalau dengan student saya akan buat warming up dulu. Okay, so sebab kamu pun dah warming up tadi, jadi kita try yang ini. Buat sama-sama ikut, Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setiap apa yang saya buat sebenarnya, dia seolah-olah macam touch and go. Tetapi dia melibatkan kemahiran untuk kita berfikir, sebab saya nak menyambut bahagian yang telah dibawa oleh Puan Izzah. Sebab Puan Izzah dia bercakap tentang coaching and mentoring. So, kita punya fokus sebenarnya bagi perbengkelan kita ialah pada Puan Izzah. Okay. Jadi saya ni macam saya kata semalam, saya ni ajinomoto saja. Dia mencantikkan. Jadi kenapa saya buat kereta lumba? Bila kita buat kereta lumba, saya nak kamu berfikir bahawa di dalam kita menggerakkan organisasi, yang paling penting ialah ia seia sekata. Okay. Kenapa kita nyanyi lagu kanak-kanak Dayung Sampan? Sebab saya nak katakan dekat situ bahawa setiap apa yang kita buat, kita kena teamwork. Dia tak boleh alone, tak boleh sendiri. Okay? Kita sentiasa memikirkan bahawa apa yang kita hendak, tetapi kita tidak tahu apa yang keperluan daripada pihak pentadbir. Okay? Bermaksud, kita sebagai orang bawah, kita kena faham apa yang perlu diuruskan oleh pihak pentadbir. Dan pihak pentadbir juga tak boleh nak marah apa yang dikehendaki oleh orang bawah. Sebab orang bawah dia tak faham apa yang berlaku. Yang dia tahu benda itu berlaku. Jadi di dalam konsep coaching and mentoring ialah win-win situation. Kita give and take. Kenapa saya buat layang-layang? Kerjasama. Apa dia? Strategi. Mungkin. Kenapa saya buat layang-layang? Macam mana kita nak kaitkan dengan coaching and mentoring? Layang-layang putus tali. Betul, bagus. Betul. Kalau dah putus tu, memanglah yang bawah tu berterabur. Tapi yang saya nak, konsep layang-layang ni, bila kita nak main layang-layang, saya tengok saja semalam, oh naik, oh naik, oh naik. Saya kata, ya Allah, orang tua-tua ni lah, kalau lah cucu-cucu dia tengok.
layang, permainan dia ialah ada ketika kita lepaskan, ada ketika kita tarik. Walaupun saya tak pandai, tapi itu teori dia. Dia tak boleh tarik lari je, memang menjunam ke bawah. Ada ketika dia lepas, ada ketika kita tarik. Jadi sama juga dengan coaching and mentoring. Okay, itu sebab saya gunakan konsep layang-layang itu. Okay. Bila saya pergi ke Sabah, dekat sini saya tak buat sebab tak ada orang Sabah kat sini. Saya buat tarian igal-igal. Kenapa saya buat tarian igal-igal? Tak pandai pun saya hentam juga tarian igal-igal tu. Sebelum saya pergi, saya study dulu tarian igal-igal. Kenapa? Sebab saya nak masuk kepada kontekstual. Untuk kita tangkap hati seseorang, kita kena masuk dalam budaya dia. Okay. Jadi apa yang saya nak buat hari ini simple saja. Okay. Saya nak kepada pencetusan kreativiti, pemikiran. Okay. Saya akan bagi kepada kamu lidi sate. Saya ada straw. Saya ada gula-gula polo. Kemudian nanti saya akan bagikan kertas. Satu kumpulan dua dah. Bukan satu kumpulan dua dah. Saya nak kamu fikir bagaimana kamu boleh membina sebuah kereta di mana gula-gula polo ini dijadikan tayar. Kamu nak buat 3 tayar, 4 tayar, 10 tayar, terpulang. Kamu gunakan lidi ini untuk cantumkan. Okay, mungkin bahan kita agak terhad. Straw ini untuk buat gandar ke, nak buat apa ke. Tetapi akhirnya kita nak uji kereta itu. Berapa jauh kereta itu boleh bergerak. Jadi untuk menguji kereta itu sejauh mana dia boleh bergerak, kamu kena tiup. Jadi fikirkan bagaimana roda itu berputar dan bagaimana suatu alat yang boleh digunakan untuk memberi tiupan supaya dia bergerak. Boleh? Saya bagi 10 minit, boleh? Dayung sampai, dayung sampai, dayung bersama kawan-kawan bersukaria. Ayo kawan,
Ya, mula. Dayung sampai, dayung sampai, dayung bersama kawan-kawan bersukaria. Ayo kawan, kita berpasukan, dayung mendayung sambil kita nyanyi sama-sama. Dayung, dayung. Wanita kata tak ada masalah tu sebab saya tak nak perempuan yang tiup tadi. Itu sebab dekat IPG saya pun saya tak suruh guru pelatih saya. Sebab guru pelatih saya perempuan. Jadi apa saya buat? Dia dah buat kereta tu, aktiviti tu dah buat. Apa saya buat? Pam. Pertandingan tu nak buat juga. Tak ada guna pam. Kipas. Detik dengan kipas. Macam mana saya nak menunjukkan X factor lagi. Kemudian saya kata okey, jom kita buat acara 4x100. Walaupun dia tak bergerak 4x100 meter. Jadi kamu semua adalah pengeluar kereta. Jadi kalau Petronas kan ada pengeluar kereta, betul? Pemandu dia siapa? Orang lain, betul? Ya. Jadi sekarang kita akan jemput pemandu-pemandu Formula 1 untuk masuk. Jadi masuklah satu baris. Kamu pilihlah siapa yang kamu undang. Siapa yang saya panggil? Saya panggil budak-budak prasekolah. IPG itu kan ada prasekolah. Tapi jenuh lah kamu nak jaga guru pelatih yang sedang dipantau sama budak-budak prasekolah tu. Dia uncle ini kalau ni macam mana, ini macam mana, tiup aja. Jenuh kita nak melayan. Sama juga bila ketika saya buat cupcake. Okey, saya panggil, saya kata okey, sekarang kita nak tengok cupcake, siapa yang akan jadi penilai. Sebab saya nak menunjukkan kepada Nazir. Okey, apabila kita membuat penilaian, saya tidak akan panggil pengarah, guru besar, pengetua untuk menilai. Sebab apa? Apa yang saya buat, okey, sekarang kita panggil penilai. Jadi oleh sebab cupcake, penilai yang saya panggil semua ialah pekerja-pekerja tukang sapu perempuan. Berdiri dan masuk pakai baju biru tu. So dia yang nilai. Jadi akhirnya saya beritahu pada guru pelatih, sebab saya mengajar guru pelatih, bila kita nak buat penilaian, penilaian itu mesti betul, mesti tepat. Orang yang menilai itu mesti mempunyai kompetensi untuk menilai. Dan itu sebab saya tak panggil pensyarah. Saya panggil makcik-makcik ini sebab pada saya dialah yang sesuai untuk menilai hasil kerja cupcake yang dibuat. Cupcake yang saya buat tu daripada plaster shilling, bukan cupcake betul. Kemudian sama juga kasut. Bila saya buat kasut daripada kertas, yang datang menilai ialah budak-budak tadika. Pilih kasut mana yang kamu nak beli hari raya. Kasut perempuan saja. Yang buat tu semua perempuan. Semua kasut perempuan. Budak lelaki pun tak apa, kamu belikan untuk tunang kamu. Itu dia pilih. So yang saya nak tunjukkan dekat situ, kita kena faham. Yang saya nak kaitkan sebenarnya pada hari ini, sebab ini adalah tugas kita sebagai mentor. Kita kena hadam benda ini. Kita kena hadam. Walaupun kita pensyarah cemerlang, guru cemerlang, kita kena hadam. Yang saya buat selama hari ini, beberapa hari ini dengan kamu adalah tentang PDP SKPN D2 Standard 4 RPH. Okey, saya tak tunjukkan lagi RPH saya yang ketika Nazir datang. Lengkap. Sebab bila kita menyediakan sesuatu dokumen kepada Nazir, jangan sampai dia bertanya. Dia tengok saja, saya tulis pentaksiran. Bila pentaksiran, saya bolkan, saya merahkan. Dia terus nampak pentaksiran berlaku. Strategi, terus dia nampak. Alatan dalam talian, terus dia nampak.
Jangan mana kita ada, kita bagi tahu supaya dia dah tak boleh nak tanya lagi, dia dah tak boleh nak asak kita lagi daripada pelbagai sudut. Yang saya buat ialah SKPMG 2 Standard 4. Apa yang dikatakan oleh SKPMG 2 Standard 4? Ada 6 perkara, betul? Jadi, saya sentiasa tegaskan kepada mana-mana cikgu, mana-mana pensyarah, saya beritahu SKPMG 2 Standard 4 kita kena hadam. Kalau Standard 3 kita tak hadam tak apa. Sebab apa? Itu kerja pentadbir. Sebab pengurusan. Bahagian pengurusan kita tak tahu. Kita tak perlu ambil tahu. Okey, yang kita perlu tahu ialah tentang SKPMG 2 Standard 4. Guru sebagai perancang, itu sebab wujudnya RPH. Dalam banyak-banyak kali kita berbincang, kadang-kadang keluhan, kenapalah pengetua guru besar ni heboh sangat dengan RPH. Kita masuk sudahlah, tak boleh. Tak buat RPH, surat tunjuk sebab, surat tata tertib boleh dikeluarkan. Kena tengok akta, iaitu cikgu-cikgu yang tidak membuat RPH boleh dikenakan tata tertib. Okey, itu sebab dalam TS 25 saya sentiasa cakap macam ini. Cikgu buat RPH. Cikgu mengajar ke, cikgu tak mengajar dalam kelas, orang tak ambil tahu. Yang penting RPH itu ada sebab itu adalah lesen. Tak ada RPH, habis. Itu sebab RPH kena lengkap. Tak ada kompromi dekat situ. Kalau Nazir datang, siapa datang, ini saya ada masuk, kita telikan pula dengan jadual kehadiran, budak ada, kita selamat. Tapi kalau RPH ada, macam mana bagus sekalipun kamu mengajar, dia tidak membawa erti. Ingat. Yang kedua, prestasi. Penilaian tahunan itu luar kawalan. Sebab data, markah memang digeneratkan daripada pihak-pihak yang tertentu. Tetapi prestasi pelajar kami dekat IPG, dia ada entrance survey, exit survey. Exit survey, budak masuk, kita masukkan markah, budak akan buat penilaian terhadap PDP kita. Jadi itu semua kita kena tunjuk. Jadi penilaian ini sebenarnya dalam kawalan kita. Kenapa saya katakan kawalan? Okey, besok semua masuk dalam tu buat penilaian bagi bagus-bagus. Saya akan berikan nasi lemak ni. Kemudian tanggungjawab di organisasi. Dekat sinilah yang akan dijawab oleh pentadbir, pengetua, guru besar. Itu sebab bila Nazir datang, macam kawan saya tanya, ada ke dia cakap dengan Nazir, saya tak perakukan. Saya tak perakukan, itu cerita lain. Saya tak nak ambil tahu. Sebab dia melibatkan tugas di organisasi. Kalau tugas kita tak buat, minta benda semua tak ada, laporan tak ada, apa tak ada, jadi dekat situlah yang akan dijawab oleh pengarah ataupun pengetua. Kita jangan salahkan sebab itu di dalam kawalan. Dalam kawalan maksudnya kita yang kawal apakah yang akan dijawab oleh pengetua, guru besar ataupun pentadbir. Betul? Kemudian sumbangan. Dekat sini jaga. Bagi pemohon, kita kena fahamkan dekat sini. Kalau dia memohon pensyarah guru cemerlang untuk DG 44, DG 48, dia adalah follower. Okey, follower maksudnya apa yang diarahkan oleh pentadbir itu yang dia dilaksanakan. Tak jadi masalah. Tetapi bila pemohon itu di grade yang lebih tinggi 52 dan 54, dia sebagai penggerak. Dekat situ dia akan tanya, apa yang doktor buat? Kalau dekat sekolah, saya buat
Persatuan Alam Sekitar. Itu untuk DG 44, DG 48. Tapi untuk DG 52, DG 54, dia dah tak tanya itu. Apa yang kamu buat? Jadi, projek alam sekitar saya ini saya telah sebarluaskan di dalam perbengkelan, di dalam PLC, di dalam CPD dengan sekolah-sekolah berhampiran atau sekolah-sekolah lain secara dalam talian. Tunjukkan bukti-bukti webinar ke, bukti-bukti apa yang kamu buat, surat lantikan, sijil dan sebagainya. Okey, tetapi apabila kita memohon kepada JUSA, okey, soalan dia dah tak tanya apa yang kita buat, apa yang kita cetuskan. Sebab bila di peringkat JUSA, kita sebagai prime mover, kita melihat daripada bird view. Terima kasih kerana BPG bagi saya slot ini. Saya beritahu bahawa saya menggerakkan guru-guru cemerlang. Apa yang cikgu buat? Saya buat pementoran dengan MCKK, dengan Tun Fatimah. Bagaimana dia nak gerakkan organisasi dia. Itu mesti ada. Boleh faham? Saya sebagai TS25 buat. Nazir datang masa saya untuk jusasi. Nazir datang, dah doktor, saya tak nak dengar ini tentang TS25. Sebab saya memang tahu doktor TS25. Saya nak benda lain. Kita cerita benda lain, kita balik pada TS25. Sebab nak cerita benda lain tak ada. Itu je yang kita tahu, kepakaran kita kan. Kita angkat benda itu. Peringkat kebangsaan yang minta. Itu sebab kalau BPG, KPN panggil kamu sebagai penulis modul, satu kredit yang amat besar. Jangan anggap itu sebagai bebanan, tetapi anggap itu sebagai penghargaan untuk kamu besarkan bila kamu berada di tingkat atas, sebab kamu akan melihat sebagai prime mover. Masa saya khusus sekolah mana betul dia. Mak, dia punya projek yang dia buat tu dia pergi. Sebab dia melihat sebagai prime mover, bagaimana dia boleh, saya tak tahulah apa yang dia buat tu, dan saya rasa sangat bagus dan saya tak terfikir. Begitu tinggi yang dia fikir, jadi saya buat yang saya faham saja sebab saya tak nak terperangkap untuk mengikut orang, sedangkan apa yang saya nak ikut itu saya yakin saya tak boleh buat. Penyelidikan. Bila sebut penyelidikan, pengetua, guru besar selalu menjerit dekat cikgu sekolah. JPN menjerit dekat cikgu sekolah. Cikgu sekolah buat aja. Buat inovasi. Tiap-tiap tahun muka tu saja yang masuk. Tiap-tiap tahun penyelidikan, muka tu je yang bentang. Panel pun muka tu juga. Dia bilang, tak ada orang lain ke? Cikgu, ingat. Bila kita buat penyelidikan, kita buat inovasi, dia suruh buat kajian tindakan dekat sekolah, betul? Gunakan kajian tindakan itu sebagai platform untuk kamu menjawab penulisan, penerbitan dan inovasi dan pembentangan. Dia umpama tembak satu peluru kena 2-3 ekor burung. Kita tak perlu nak tembak burung 1, burung 2, burung 3, burung 4. Tak perlu. Kita tembak 1, bersepai 4 ekor burung jatuh sekali. Kita tak rajin, tapi kita bukan pemalas. Itu yang saya selalu gunakan dengan cikgu-cikgu dekat sekolah. Jadi cerita dia, kita buat kajian tindakan. Bila kita buat kajian tindakan, dekat situ akan wujud intervensi. Bila kita wujud intervensi, bermaksud telah wujud inovasi. Betul? Bila wujud inovasi, kajian tindakan kita buat pelaporan. Kita terbitkan. Inovasi, daripada kajian tindakan, kita modify untuk menjadi inovasi. Kita bentangkan, kita terbitkan.
kita dapat sijil, kita dapat penerbitan, kita dapat pembentangan, kita dapat inovasi, kita dapat penyelidikan. Saya ada beratus-ratus inovasi, saya ada beratus-ratus penyelidikan. Jadi kamu akan kata, ini tak ada kerja lain ke, asyik menghadap benda tu je. Tapi kalau kamu tengok kesan ABC, inovasi ABC, penerbitan ABC, sama saja, tapi penulisan itu diolah, dimanipulirkan. Sama juga dalam kita membuat inovasi, cikgu. Tahun ini cikgu membuat suatu inovasi. Inovasi cikgu berkaitan dengan gelung pusing-pusing. Okey, gelung pusing-pusing. Tahun depan pengetua suruh buat lagi inovasi. Gelung pusing-pusing tak masih. Sangat cantik, itu jawapan dia. Saya buat inovasi yang sama, gelung pusing-pusing, saya masukkan gunting pusing-pusing juga. Okey, tapi sebab pusing dengan tangan, masalahnya kita kena timbulkan isu. Ada masalah dalam gelung pusing-pusing itu, jadi kita ubah suai, kita masukkan gunting untuk pusing-pusing juga. Cerita sama juga. Kita buat tahun 3, buatlah pusing-pusing lagi. Sampai tahun ke berapa, kita dah bosan dengan gelung pusing-pusing, baru kita fikirkan inovasi yang lain. Itu namanya inovasi. Inovasi ni bukan benda cipta. Kita bukan engineer dekat syarikat, kilang. Kita ialah cikgu. Jadi kita menginovasikan bagi sentuhan sahaja. Perubahan itu yang dipanggil inovasi. Itu yang cikgu kita tak faham. Jadi inilah perkara-perkara pada saya, kamu kena hadam, kena terjemahkan di dalam coaching and mentoring. Sebab masalah yang berlaku di organisasi, mereka tidak confident untuk mohon. Kenapa tidak confident? Sebab benda yang bawa itu semua tak ada. Yang membezakan seorang yang cemerlang dengan yang tidak, bukanlah cemerlang jangan kita rasa bangga pula, yang membezakan kita dengan cikgu lain yang atas itu dia ada, yang bawah dia tak ada. Jadi itu yang kita kena lengkapkan. Itu yang Puan Izzah maksudkan. Bukan kita nak ubah dia 100%, tapi kita nak guide dia supaya terbuka mentaliti dia. Tu, tapi nanti semua ada. Okey. Apa-apa pun cikgu, sebagai seorang cikgu, kita kena faham, kita kena pegang SKPMG 2 Standard 4. Guru sebagai pembimbing, guru sebagai pemantau, guru sebagai pendorong, guru sebagai pengawal, guru sebagai penilai, dan akhirnya baru dia muncul murid sebagai pembelajar aktif. Sebab saya pun sedang menilai Nazir datang ni, saya nak bawa mana? Nak buat layang-layang ke? Saya nak buat kita tiup-tiup. Nampaknya kita tiup-tiup lebih meriah. Jadi saya akan buat kita tiup-tiup. Jadi kita tengok, saya nak tengok dulu. RPH saya memang banyak ada aktiviti ini, aktiviti ini. Tetapi di dalam saya menulis RPH saya pegang kepada SKPMG 2 Standard 4. Dekat mana berlaku, saya mengawal. Dekat mana saya berlaku pendorong. Dekat mana saya berlaku sebagai penilai. Semua saya masukkan. Jadi jangan lupa benda ini. Itulah sekarang SKPM pun dah tukar kepada SKPM CAS. Yes. Quality X. Yes. Jadi dekat sini juga yang kita kena tahu. Jangan tengok dekat sini tablet ni kan. Kamu faham kan kenapa saya kata jangan tengok tablet ni? Yang kita lihat dekat sini, perancangan kena jaga, jaringan dan jalinan. Kalau kita berada di grade yang lebih atas, cari peluang. Contoh, ada sekolah nak minta
bantuan kamu dalam inovasi, kamu dalam kajian tindakan. Yang minta tu pun kawan kamu juga. Jadi cerita dia, kita kena fikir masa depan, win-win situation. Boleh tulis surat kepada pengetua untuk perhatian saya. Sebab bukti pendokumentasian, evidence. Sekolah pun perlukan benda tu untuk penarapan. Okey? Jadi kita juga perlukan benda itu. Dulu-dulu kalau orang datang jumpa kita, boleh tak tolong cek, doktor cekkan saya punya tesis PhD ni. Macam ni punya tebal. Terjojol biji mata mengedit tu. Tapi saya tak dapat apa pun. Sebab apa? Sebab saya tak faham pada ketika itu. Lepas itu saya kata buat surat melalui pengarah daripada universiti, letterhead universiti. Kita bukan nak heboh-heboh pun, dia bagi kita simpan di dalam fail. Bila masanya benda itu semua menyangkut. Semua menyangkut. Kemudian pendokumentasian perlu elok ikut apa yang Nazir kata. Ikut akademik, apa lagi? Pelantikan, kompetensi. Tengoklah nanti dalam iklan tu kan. Kemudian sumbangan inilah yang biasanya kita jawab. Sumbangan bukan apa kita punya urusan dalam NGO. Kamu mohon sebagai apa? Guru cemerlang apa cikgu? Bahasa Melayu. Sumbangan pakai rujuk DBP. Penceramah bahasa Melayu. Bukan Persatuan Anyam Ketupat, Persatuan 4B Kampung Seri Lanang. Tak pakai. Dalam bidang. Asal orang minta, memang kita penat. Terutama yang jaga tingkatan 5, tingkatan 3 ada exam lagi. Saya tak ada, tingkatan 5. Saya tak 6. Biasa itu. Tapi cuba. Sebab dia masuk dekat jaringan dan jalinan dan juga sumbangan. Ada satu lagi aktiviti ini, very simple. Seorang pensyarah di IPG saya, dia dinilai untuk grade hasil. Okey? Jadi saya pun ajar dia macam mana bila Nazir datang. Okey? BPG ambil maklum ya, lepas ni jangan bawa lagi kertas-kertas hebah ni. Sebab sekarang ini apabila kita buat gallery walk, dia dah tak pakai kertas hebah dah budak-budak muda. Dia dah pakai Google Slide. Tiap kumpulan itu dia buat dia punya hasil itu di dalam PowerPoint. Kemudian semua orang dalam kumpulan itu boleh edit. Kemudian bila nak bentang, dia terus bentangkan. Jadi itu yang saya beritahu. Dia menggunakan kertas hebah ini ada. Kita tak kata ketinggalan zaman. Kita kena tengok keadaan. Ada sekolah yang internet yang tak bagus, kita terpaksa guna kertas hebah. Di sekolah pedalaman kena guna kertas hebah. Dah satu orang dalam kumpulan untuk bercakap. Dah bangun. Bangun aja, bangun aja. Bangun aja. Simpan skrip tu, Kumpulan lain, kumpulan ni. Dah? Kumpulan tu dah. Okey. Cikgu, sila keluar. Wah, suspend. Cikgu, sila ke depan. Bawa ke mic tu sebab nak suruh cakap. Keluar dulu. Oh, tak boleh dengar lah. Dr. Iza, Puan Iza, kirimkan dia keluar. Saya tak nak tahu jawapannya. Jawapan dia, kamu akan dapat sebab slide itu akan dibekalkan kepada kamu. Okey. Okey. Sekarang, saya bagi kamu 16 soalan. Okey. Ceritakan bagaimana kumpulan kamu
menyelesaikan tugasan itu. Okey, untuk kumpulan 1, kami susun dulu soalan atas A4 secara 1 sampai 14, sampai 16. Kemudian kita baca satu-satu secara berkumpulan. So kita ambil konsensus secara berkumpulan, baru kita bagi jawapan. Berapa soalan dapat dijawab? Soalan yang kami dapat jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 soalan. 6 soalan dalam tempoh masa itu dia tampak, dia ikutkan urutan. Ya. Okey, dia ikutkan urutan. Kemudian dia dapatkan jawapan, dia bincang, dapatkan konsensus mana jawapan yang nak pakai. Dalam tempoh masa itu dia dapat jawab 6 daripada 8 daripada 16. Ya. Okey, Azri, panggil seorang lagi. Strategi kumpulan kami adalah kami bahagi kepada 3 kumpulan, di mana ketiga-tiga kumpulan ini akan menyelesaikan jawapan kepada soalan untuk different questions. Permulaannya kami akan susun dulu. Susun dulu 1 sampai 16, kemudian kami bahagi mengikut kumpulan. Contoh, kumpulan pertama kami 1 sampai 5, 6 sampai 10, kemudian selebihnya kumpulan ketiga. Next, kumpulan cikgu selesaikan soalan itu. Saya tak nak tahu jawapan. Berapa soalan yang dapat dijawab? 11. Okey, itu saja. Itu je. Berapa soalan dapat dijawab? Lebih kurang 12. Tak nak lebih kurang. Lagi 12. 12. Ya. Okey, soalan saya, soalan tadi, bagaimana kumpulan kamu selesaikan? Berbincang bersama-sama, memberi jawapan, maknanya secara berurutan, seorang ahli kumpulan akan bacakan dan yang lain memberi jawapan, sama ada menggoogle ataupun idea yang dah sedia ada, pengetahuan yang dah sedia ada. Berapa soalan yang dapat dijawab? 6 soalan. 6 soalan. Ya. Okay. Thank you. Yang saya nak tunjukkan dekat sini, benda yang sama. Benda yang sama. Tetapi cara penyelesaiannya berbeza-beza. Saya tidak kata kumpulan ini punya cara yang betul, kumpulan ini cara yang betul. Saya tidak nilaikan benda itu. Pada peringkat awal, ketika saya membuat benda ini, saya duk berfikir macam mana aku nak selesaikan. Dia ada 16 soalan. Kenapa saya tidak bagi dia di dekat dalam satu kertas, kemudian saya edarkan, semua orang dapat seorang satu, semua orang akan jawab. Dia akan jadi penilaian. Tetapi saya tidak mahu menunjukkan bahawa saya sedang membuat penilaian. Yang saya nak tunjukkan kepada anda semua bahawa saya sedang manipulitkan bagaimana saya membuat pentaksiran. Okey? Berapa banyak jawapan yang betul, saya tak nak ambil tahu. Okey? Sebab itu bukan kita punya tujuan, matlamat. Matlamat yang saya nak tunjukkan dekat sini ialah apabila kumpulan ini, saya suka dia menggunakan pendekatan kami susun, kami agihkan kepada beberapa kumpulan. Kenapa agihkan? Time frame. Sebab saya nak tahu berapa banyak jawapan yang dapat dijawab. Tetapi bilangan jawapan yang dapat, soalan yang dapat dijawab bukan menunjukkan strategi itu bagus. Sebab saya suka dengan kumpulan satu lagi, apabila dia kata kami baca, kami buat konsensus mana jawapan. Tapi berapa banyak bilangan dapat jawab? 6. So nampak? Mungkin sesuatu kumpulan dia melihat daripada aspek kuantiti, tetapi ada kumpulan melihat daripada aspek kualiti. Jadi sebenarnya satu benda dia tidak terhad bahawa sesuatu perkara itu hanya perkara itu sahaja yang boleh dilaksanakan.
benar dan sah benar diterima pakai. Cop tak. Itu sebab yang paling penting di sini bagaimana kita manipulatekan. Terutama sekali bila saya ke belakang tadi, Puan Izzah beritahu saya, doktor saya nak balik ni, saya perlukan, doktor kena habiskan lagi 5 minit. Terus saya twist cara pendekatan saya. Pada peringkat awal, saya hendak cabut, baca. Sebagai pembelajar aktif, Bla murid bla 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 bla. Jawab. Nampak? Yang saya nak buat ialah cabut, baca, tu. Cabut, baca, tu. Tapi saya kata, kalau saya gunakan pendekatan itu, semua orang dah pernah buat. Yang saya nak buat sekarang ini ialah saya nak tahu apa yang kamu fikirkan daripada aktiviti yang kita ada, bahan yang kita ada untuk kita manipulatekan supaya pembelajaran menjadi bermakna dan akhirnya SKPM G2 Standard 4 perkara yang ke-6 murid sebagai pembelajar aktif dapat dicapai. Dalam TS25 dia akan menjawab kepada kemenjadian murid. Itu sebab penilaian datang nombor 2. Okey, dalam RPH jangan letak penilaian. Kalau saya letak pentaksiran. Sebab kita mentaksir proses penilaian, kita menilai produk. Sebenarnya macam saya beritahu, bila kami bagi-bagikan ni cakap terus terang kan, Datin Halimatul Sa'diah akak 2 jam. Saya 2 jam, penulis dia Puan Nolina 2 jam. So masing-masing buat. Bila masing-masing buat, sebenarnya part-part kami ini boleh dicantumkan. Itu sebab kalau kamu tengok dekat dalam modul, dia tidak ada aktiviti PUF Mobile yang tiup tu tadi. Yang ada cuma main layang-layang tu saja. Tetapi bila kita buat, kita kena tengok situasi dia. Okey. Jadi cerita dia, satu lagi permainan yang agak menarik, cikgu, permainan kanak-kanak saja. Ambil kertas, suruh budak buat kapal terbang. Saya buat dalam kelas saya, set induction ketika Nazir datang. Tapi saya cakap terus terang, saya tak reti pun melipat kapal terbang itu. Kalau saya balingnya, zoom dia jatuh bawah. Tapi saya nak tunjukkan bahawa saya pakar. Saya tak boleh tunjukkan yang saya tak tahu. Buat, fikir. Jadi buat, fikir dan menunjukkan bahawa kita memberi sokongan, dorongan kepada itu. Jadi kita buat, kita buat. Budak akan main, terutama sekolah rendah. Tetapi bukan kita buat, kita lipat, kita terbang, budak seronok saja. The end of the day tak ada makna. Jadi cerita dia, kita kena bawa, kena fikirkan melalui aktiviti itu apa yang kita nak kaitkan dengan proses pembelajaran kita dengan HPK kita, hasil pembelajaran. So, akhir kata, kalau saya ada salah silap, saya minta maaf. Pada peringkat awal saya susah hati sangat sebab melibatkan, minta maaf ya puan, pengetua MCKK, pengetua Tun Fatimah. Tapi bila kita dekat bengkel, kita tukar topi kita. Tak kira kita siapa. Okey. Yang muda ambil contoh daripada muda yang berpengalaman. Takut tersalah cakap yang berpengalaman. Timba. Sekarang kita dah ada jaringan dan jalinan. Kamu sebagai sekolah nak buat proses kecemerlangan pelajar. Jadi buat kertas kerja, minta daripada sekolah Tun Fatimah, MCKK, jaringan dan jalinan. Kita dah ada kabel. Itu penting. Okey.
yang berpengalaman. Jangan pula menyombong. Dia ni apa kelas aku. Tak gitu. Jadi yang penting kita macam umpama mendaki bukit. Kita daripada DG 41 ke 44. Kemudian ke 48. Bila dekat 48 kita dah menjadi guru cemerlang 48. Jangan kita ada aim tak untuk ke 52? Ada aim tak ke 54? Ada aim tak ke Jusa? Ada. Tapi ingat, hidup jangan menongkah langit sampai kita lupa rumput yang kita pijak di bumi. Apabila kita bergerak mendaki bukit, macam mana fobia sekalipun kita ketinggian, kita kena hulurkan tangan kita untuk tarik kawan-kawan kita yang di bawah untuk berada bersama-sama dengan kita. Untuk menjadi guru cemerlang, pensyarah cemerlang, umpama berlayar di dalam lautan bergelora. Apabila kita mendayung, kita seorang, pastikan kita sampai ke destination. Jangan sampai kita karam di dasar lautan itu. Tetapi ingat, untuk sampai ke destination itu, kita kena tarik kawan-kawan kita untuk mendayung bersama-sama. Bila kita pegang, sampai ketika dia sudah kelemasan, dia tak nak bersama-sama kita, kita usahakan coaching and mentoring untuk dia kekal bersama kita. Tapi sampai pada satu tahap, kalau dia sudah tidak boleh bersama kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lepaskan tangannya, sebab jangan dia menjadi toksik kepada perjalanan kita. Okey. Sekian, terima kasih. Minta maaf banyak-banyak sekiranya ada salah silap, salah tingkah laku daripada saya. Kita semua berada di dalam bot yang sama, menggerakkan organisasi kualiti KPM. Bukan kerana kita nak sangat jangan kata nyombong bunyinya kan. Kita memang nak naik, tetapi kita tidak naik dengan menindas orang. Kita naik dengan kekuatan yang kita ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan terima kasih. 3, 1, 2, 3. Terima kasih doktor. Tuan-tuan, itu perkongsian ikhlas, amanat terbaik daripada pensyarah cemerlang Grade Hasil Dr. Syarif. Okay.